Kemudian ditutuplah sekali, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Penutup kepada suatu ayat itu biasanya adalah berkaitan dengan menjelaskan ayat itu. Jadi penutup ayat ni ada 3 poin penting. Satu, ditutup dengan takwalah kamu kepada Allah, dengan makna kata kalau berhutang, sama ada kamu jadi penghutang atau piutang, yang kamu takut bukan tentang duit kamu tu, bukan tentang duit yang orang hutang kepada kamu, bukan tentang hutang kamu kepada orang tu, tapi yang kamu perlu takut adalah Allah. Bila takut Allah, kita berhutang kepada orang, kita akan selalu ingat dalam kepala dan kita akan selalu cepatkan hutang, cepatkan membayar hutang. Sebab adab orang berhutang pula adalah mempercepatkan, menyegerakan untuk membayar hutang. Baik, dalam bab hutang itu bila sebut ila ajali musamma, maknanya ada tempoh. Baik, kita kumpul daripada ayat ni beberapa adab berhutang. Satu, adab berhutang ialah catat. Tak kira siapa yang catat, sama ada penghutang, pemiutang atau pihak ketiga. Satu, catat. Yang kedua, ada tempoh. Jadi hutang dia tak boleh kata saya bayar bila ada duit. Itu tak ada tempoh tu. Kita nak tempoh, letak je tarikh. Walaupun kita rasa macam boleh ke tak boleh ni, tak kena ada deadline, kena betul-betul berapa hari bulan, kalau boleh dengan jam sekali. Tapi kalau dah tahun depan itu maknanya tak jelas berapa hari bulan kan. Kalau dalam minggu depan bolehlah letak jam, petang balik office misalnya. Kita letak, katalah hari ni kita berhutang, kita nak hutang dalam tempoh 3 bulan. Baik, kita letak tarikh. Tapi tarikh ni untuk letak dia bukan suka-suka hati, ikut suka kita je. Tak apa, nanti kan kalau tak dapat bayar tangguh lagi. Dia bukan gitu. Dengan penuh tanggungjawab kita letakkan deadline yang kita anggarkan kira-kira pada waktu itu boleh bayar. Dan kemudian kita berusaha sungguh-sungguh untuk bayar mengikut tempoh yang telah diletakkan. Ini walaupun anak beranak, adik-beradik, kawan-kawan, tetap kena ada tempoh dia. Ini yang kadang-kadang susah nak buat. Tiba-tiba saudara, mak saudara lagi dah susah, dia pangkat atas tiba-tiba mesej nak hutang. Ni ada kes kadang-kadang bila hutang, bila saudara-saudara ni hutang, tambah-tambah bila pangkat lebih tinggi kan, mak saudara ke, mak ke, ayah ke, kita kalau boleh, kalau mak ayah nak hutang tu kita bagi je lah kan. Cuma kadang-kadang bila namanya bagi tu dia ada amount, had amount yang kita rasa reda untuk bagi. Dan ada had yang kita kata hutang boleh lah kalau nak bagi tu fikir 10 kali. Misalnya 100,000 contoh kan, dia kata nak minta 100,000, tu fikir 10 kali juga. Tapi kalau nak hutang mungkin boleh diusahakan kan lain statusnya. Jadi sekarang ni kadang-kadang kalau saudara yang dekat-dekat, yang pangkat lebih tinggi, dia minta hutang, kita rasa susah nak bagi tahu macam mana, nak tanya bila boleh pulangkan. Jadi kan kena ada kaedah. Kalau saya buat kaedah gini untuk memudahkan kita gini, misal orang bagi tahu nak hutang kan, nak pinjam, saya tanya berapa, dia bagi tahu sekian-sekian, saya pun terus send, saya dah siap template. Template ni dalam bab berhutang kita ada adab-adabnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 281, ayat 282. Jadi insya-Allah kita nak yang sebaiknya kita buat, kita muamalah hutang piutang ni dengan cara yang sunnah, dapat pahala. Jadi hutang piutang ni dapat pahala. Poinnya satu, ada poin lah tu yang tadi tu kita bincang, ambil adab-adab adab dalam berhutang. Satu, kita catat. Catat, insya-Allah kita catat dalam WhatsApp ni lah. Kalau nak catat dalam buku tu pulang. Kemudian ada tempoh, list kan, tak payah bagi tahu satu-satu, terus list kan, ada tempoh. Lepas tu ada saksi jika perlu kan. Saksi ni jika perlu, saksi maksudnya dalam ayat ni sebut saksi jika kita tak percaya atau bukan tak percaya, misalnya tak kenal kan kalau dalam suasana kita sekarang, misal kalau hutang bank kan, bank tak kenal kita, sebab tu dia perlu kepada pihak ketiga yang guarantor tu kan, yang tolong garanti ni kan. Itu pihak ketiga tu saksi namanya. Jadi dia perlu sebab dia tak kenal orang tu. Jadi kita mungkin kita boleh letakkan terus perlu kepada saksi. Poin ketiga saksi gitu. Tak perlu tulis jika perlu. Lagi dia kata tak perlu kot, saya ni takkan tak percaya keluarga sendiri. Dia masalahnya kita belum tahu gitu kan. Belum tahu sejauh mana kita boleh percaya dia selagi kita belum biasa bermuamalah dengan dia.
Jadi untuk pertama kali tak apa, kita ambil saksi dulu. Saksinya ialah handphone contoh. Tak, saksi dalam ni kena orang kalau perlu saksi. Kemudian bila list macam tu, okay, kita bagi. Jadi kita boleh tick lah, okay, poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga, kita tick. Dan sekarang poin kedua belum ada kan, deadline. Jadi boleh tak letak agak-agak deadline. Katalah dia jawab, tak tahu bila boleh bayar. Sekarang ni macam masalah PKP ni, tak ada income semua. Saya kata tak apa, kita letak je dulu. Nanti apa-apa kita bincang balik. Yang penting ada deadline awal gitu. Agak-agak berapa lama, misalnya dia nak pinjam duit untuk pusing modal kan, untuk berniaga, agak-agak berapa lama balik modal. Bagi je lah satu deadline. Itu kaedah dia. Atau ada jenis yang hutang, dia kata saya bayar sebulan 100. Jadi bayar bulanan, jadi kuantiti ni dalam tempoh berapa lama, tu pun boleh. Dan adab orang yang bagi hutang, ketika mana yang berhutang itu betul-betul tak mampu untuk bayar, maka kita bagi dia tangguh. Dan itu adabnya. Kita bagi dia tangguh, atau kita tengok dia memang macam tak mampu sampai bila-bila, kita halalkan. Itu lebih besar pahala dia. Tapi yang sebut halalkan tu yang bagi hutang, bukan yang dihutangi, yang berhutang. Kalau yang berhutang tiba-tiba kata lebih baik wa antasaddaqu wa huwa khairul lakum, hendaklah kamu bersedekah dan itu lebih baik bagi kamu. Itu yang bagi hutang yang kena ingat. Maknanya yang bagi hutang kata tak apalah saya halalkan. Yang berhutang dia tak boleh harap untuk dihalalkan. Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak dia kena usahakan. Sebab akad dulu adalah hutang. Sebab tu akad ni tak boleh main-main. Akad ni benda yang akan dibawa sampai akhirat. Jadi tadi walaupun dengan saudara, dengan orang dekat kita, dengan mak saudara apa semua, pastikan dari awal, kalau memang misal kata kita lah mak saudaranya tu, dengan anak saudara, kita memang nak minta duit dengan dia, sebut betul-betul perlu duit banyak sekian-sekian ni, boleh tak bantu, minta dia bantu. Kalau kita kata nak pinjam duit banyak ni, maka dia jadi status hutang walau dengan siapa sekalipun. Ada pernah satu kes mak saudara lah ni, mak saudara tu yang jaga dia sejak kecil. Satu hari mak saudara tu minta hutang dengan dia. Dia sebutlah nak hutang jumlah sekian-sekian, dia pun bagi. Sampailah lama mak saudara tu macam dah buat tak tahu, macam tak ada apa, dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Yalah, mak saudara tu yang jaga dia dari kecil, jadi dia hormatlah itu sebagai ibu dia. Akhirnya sebab dia belajar agama, dia tahu ini kan dulu makcik cakap hutang kan, jadi sebab dia tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia pun rasa mak saudara pun dah banyak berbakti. Akhirnya satu hari dia pun cakap dengan mak saudara tu, makcik tak apalah, yang dulu makcik hutang tu saya halalkan. Mak saudara dia marah. Dia marah kenapa? Dia kata, ya Allah, ada kepatut kau kata ni hutang? Dia kata, berkira sangat dengan aku yang jaga kau dari kecil. Marah-marah mak saudara dia. Pasal tak ada ilmu. Sebenarnya betul lah tindakan dia, walaupun itu adalah ibu kan. Ibu saudara tu statusnya macam ibu yang menjaga dia sejak kecil. Tapi bila di awalnya disebut hutang, statusnya tetap hutang. Dan anak saudara tu dah betul cakap dengan mak saudara dia, saya halalkan, baru status tu berubah. Kalau tidak, dibawa mati. Dibawa mati, statusnya hutang. Di depan Allah tu statusnya hutang. Dalam buku catatan yang malaikat tulis, statusnya hutang. Walaupun itu dengan anak yang dianggap anak kan, dia tetap juga statusnya hutang, melainkan anak saudara tu dah cakap saya halalkan. Jadi dah betul tindakan dia kan, saya halalkan. Maknanya betul lah dia, maknanya dengan merasa orang individu mak saudara itu orang yang berbakti dalam hidup dia, dia pun halalkan. Dia kuantiti dia banyak kan. Sebab tu yang kadang-kadang orang tak minta, orang sebut hutang padahal sebenarnya dia nak minta. Tapi kita kena hati-hati dengan lafaz minta dan hutang tu, beza kan? Sebab orang biasanya misal katalah kita jumpa kawan kita kat Masjid Saidina Hamzah ni, jumpa awak ada duit sikit tak? Saya perlukan duit lah sekarang. Berapa? Dalam 5,000. Nak macam mana tu? Saya hutang 5,000, nak hutang 5,000. Kadang-kadang setengah orang okey lah, hutang kan 5,000. Tapi kalau katalah dia kata saya nak minta 5,000 boleh? Kan mula fikir, adalah kawan-kawan hok datang jumpa sekali-sekala, tiba-tiba dia kata nak minta 5,000. Kan maknanya statusnya tu lain perkataan minta dengan hutang. Tadi kalau hutang dengan senang hati dan mudahnya mungkin kita bagi.
Sebab kita tahu dia akan bayar balik. Jadi maknanya itulah yang terjadi. Kenapa disebutkan kat sini bahawa akad itu sangat penting. Jadi maknanya lafaz itu akan dibawa sampai akhirat. Sebab saya pernah jumpa ada orang yang memang dia menjadikan hutang sebagai salah satu sumber pendapatan dia. Saya buat istilah tu sebab saya tengok memang ada ni orang yang memang bila tak ada duit je dia jumpa orang hutang RM5, hutang RM50, hutang RM100. Dia sebut tu hutang, tapi bila ditanya dia langsung tak ingat dan dia memang tak masukkan dalam fikiran dia. Dia sebenarnya sepatutnya yang dia sebut ialah minta RM50, minta RM100, tapi dia tak sebut minta. Sebab kalau minta orang fikir sikit nak bagi. Tiba-tiba dia minta, tak ada apa-apa pun dia minta. Kan kalau orang berhutang kadang-kadang dia tak perlu bagi sebab pun kat kita. Kan? Dia nak hutang RM5,000, dia tak perlu pun bagi tahu saya nak hutang RM5,000 ni guna untuk sekian. Tak perlu. Tapi kalau minta, kadang-kadang kita perlu tahu untuk apa sampai perlu minta duit kat orang. Kan Islam tak ajar kita untuk jadi orang yang suka meminta-minta. Kalau saya suka orang minta, lebih baik kita bagi kepada dia pancing banding dengan kita bagi ikan. Dan kita bagi kepada dia satu pekerjaan, dari situ dia mendapatkan hasil. Itu lebih baik untuk dia sendiri. Di akhirat statusnya bukan orang meminta-minta. Sebab status orang yang suka minta-minta ni di akhirat itu akan bangkit daripada mahsyar dalam keadaan pipinya terkoyak-koyak. Pipinya koyak rabak. Orang yang suka meminta dalam keadaan dia sebenarnya tidak begitu memerlukan. Sebab keperluan hidup kita sebenarnya tak sampai pun perlu sampai minta-minta sedekah sepanjang jalan. Sebab keperluan hidup kita sikit. Makan, pakai, tempat tinggal. Makan ni sikit je. Kan makan tu pilihan. Orang boleh sarapan dengan nasi lemak RM1. Boleh juga dia nak makan nasi lemak RM10. Kan pilihan. Tapi dua-duanya bagi tenaga pada dia. Jadi maknanya keperluan makan, keperluan pakaian. Kita kalau dah ada baju, saya percaya baju kita tu 10 tahun pun masih boleh pakai. Kecuali kalau ada pengembangan. Kalau tak ada pengembangan, perkembangan dan pengembangan. Kalau tak ada pengembangan, maka tak ada masalah baju tu untuk dipakai 10 tahun. Ni PKP ni banyak juga pengembangan ya. Kalau perkembangan okey, alhamdulillah. Kalau pengembangan innalillah. Jadi maknanya kita dengan pakaian tu cukup untuk tempoh berapa lama kan. Satu lay baju tu 10 tahun boleh pakai. Maknanya kita tak perlu beli setiap hari. Jadi kalau keperluan kita kata setakat RM5 sehari untuk makan, apalagi kat Malaysia ni makan kadang-kadang tak perlu meminta ke orang. Rajin je datang masjid, insya-Allah banyak rezeki. Kan masjid kita ni subhanallah banyak orang suka sedekah makan. Kan? Kadang-kadang hidup kita jadi sebatang kara, tak ada siapa-siapa, sangat susah tu sebab kita jauh dari masjid. Jadi itu maknanya keperluan asas, tempat tinggal. Tempat tinggal kita tak mesti kita beli sebuah rumah. Yang penting kita ada tempat untuk berteduh. Dan di Malaysia ni pun alhamdulillah ada banyak pihak-pihak yang menyediakan. Maknanya keperluan asas tak banyak. Jangan sampai kita jadi peminta-minta. Apalagi ni yang dah ada rumah, dah ada pakaian cukup banyak, dah ada makanan yang mewah setiap hari, tapi tetap juga nak minta untuk beli cadar baru. Minta lagi duit untuk beli benda-benda yang kita inginkan gitu, kemewahan-kemewahan yang sebenarnya bukan keperluan. Jam tangan dah ada, nak beli jam tangan yang kedua. Kan? Minta duit ke orang. Itu bukan keperluan. Kalau boleh yang anak-anak dia kecil-kecil kita ajar. Kan? Dia belum ada duit sendiri, jangan suka minta-minta hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau keperluan okey, tapi kalau ingin, itu dia kena hadkan. Baik, itu adab tadi dalam berhutang dalam bab hutang piutang. Ada 3 kan? Dah dapat 3 tadi betul. Yang ketiga tadi ada saksi. Itu adab